Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hari ini cikgu akan berkongsi lagi berkaitan dengan bab 3, tingkatan 5. Raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Jom kita belajar sejarah tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Nolida Muhammad. Untuk makluman semua pelajar, perkongsian cikgu pada hari ini ialah berkaitan dengan tajuk 3.1 dan 3.2, iaitu latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Manakala tajuk 3.2 ialah sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Kita lihat dulu standard pembelajaran. Dalam DSKP, pelajar perlu memerihalkan latar belakang pemerintahan beraja dan demokrasi berparlimen. Kedua, pelajar perlu menerangkan sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Kita lihat satu persatu berkaitan dengan kronologi latar belakang pemerintahan beraja Kesultanan Melayu Melaka, diikuti pula oleh kedudukan raja sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun, selepas Perang Dunia Kedua dan sehinggalah raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Pemerintahan beraja ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka. Peranan seorang raja terdiri daripada 3, iaitu raja memiliki kuasa mutlak. Kedua, pemerintahan beraja adalah berasaskan undang-undang. Ketika zaman Kesultanan Melayu Melaka, terdapat 2 undang-undang yang diamalkan, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Raja juga berperanan sebagai ketua bagi agama Islam. Pengaruh seorang raja telah diwarisi sejak zaman dahulu kala, iaitu berasaskan keturunan. Selain itu, juga berasaskan daripada jajahan, takluk dan naungan. Untuk makluman semua, Johor Riau, Pahang dan Perak merupakan legasi warisan Kesultanan Melayu Melaka. Manakala Terengganu dan Selangor adalah warisan daripada Kesultanan Johor Riau. Seterusnya, kerajaan lain seperti Kesultanan Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis merupakan asas setelah berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka. Untuk makluman juga, Kesultanan Negeri Kedah Tur adalah kerajaan yang terawal di Asia Tenggara, merujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka. Kita lihat bagaimana latar belakang pemerintah beraja dan demokrasi berparlimen sebelum dan selepas Perang Dunia Kedua. Sebelum Perang Dunia Kedua, British telah memperkenalkan satu bentuk pentadbiran yang dikenali sebagai sistem residen di negeri-negeri Melayu bersekutu dan sistem penasihat British di negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Di bawah pentadbiran ini,
British telah mengambil alih pentadbiran pada peringkat pembesar negeri. Walau bagaimanapun, Raja-Raja Melayu kekal sebagai pemerintah yang berdaulat dengan menerima nasihat daripada residen dan penasihat British. Apabila penggubalan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor dan Terengganu telah digubal, ini menyerlahkan lagi ciri-ciri di mana raja memerintah berasaskan raja berperlembagaan. Kebijaksanaan inilah dan diplomasi Raja-Raja Melayu dengan pihak British membolehkan pemerintahan beraja dipertahankan sebagai ketua negeri. Seterusnya, semasa pendudukan Jepun, raja tetap diiktirafkan sebagai ketua dalam hal ehwal agama Islam. Malah, kedudukan Raja-Raja Melayu diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun di Tanah Melayu. Seterusnya, selepas Perang Dunia Kedua, apabila Malayan Union diperkenalkan, Raja-Raja Melayu telah kehilangan kuasa sebagai pemerintah negara kerana kuasa raja telah diambil alih oleh Ratu England. Apabila Malayan Union gagal dilaksanakan dan diganti dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948, kedaulatan Raja-Raja Melayu dikembalikan semula dan Undang-Undang Tubuh diguna pakai dan Raja Berperlembagaan juga telah diperkenalkan. Kita lihat pula Raja Berperlembagaan dan demokrasi berparlimen selepas merdeka. Selepas merdeka, pemerintahan beraja dipulihkan dan jawatan yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Kuasanya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Malah rakyat juga diberi kuasa untuk memilih wakil mereka melalui pilihan raya. Itulah antara serba sikit berkaitan dengan latar belakang Raja Berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Seterusnya, kita lihat tajuk yang kedua, iaitu sejarah dan kedudukan institusi Majlis Raja-Raja. Untuk makluman semua pelajar, pada tahun 1897, Durba telah dibentuk, iaitu satu majlis persidangan antara Raja-Raja Melayu, Negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan dengan Kerajaan British untuk membincangkan hal ehwal pentadbiran Kerajaan Persekutuan dengan pihak British. Seterusnya, semasa Malayan Union 1946, satu majlis Sultan-Sultan telah dibentuk dan dipengerusikan oleh Gubernur Malayan Union. Terdiri daripada 9 orang Raja Melayu dan 3 pegawai kanan British. Tujuan majlis tersebut adalah untuk membincangkan undang-undang yang berkaitan dengan agama Islam dan menasihati Gubernur. Walau bagaimanapun, Malayan Union ini gagal menyebabkan majlis ini tidak pernah diwujudkan, hasil daripada tentangan oleh Raja-Raja Melayu. Seterusnya, Majlis Raja-Raja telah ditubuhkan secara rasmi
pada tahun 1948 dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Majlis ini diuruskan sepenuhnya oleh Raja-Raja Melayu. Majlis juga disertai oleh penyimpan Moho Besar Raja-Raja untuk memeteraikan keputusan dalam persidangan tersebut. Raja juga diberi hak dan kuasa mendapat penerangan daripada Pesuruhjaya Tinggi British tentang penggubalan undang-undang dan dasar kerajaan persekutuan. Ini menunjukkan Majlis Raja-Raja mulai berkuasa pada 1948 dengan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Institusi Majlis Raja-Raja selepas mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 masih dikekalkan. Namun terdapat sedikit perubahan dari segi anggotanya, iaitu yang di-Pertua Negeri Melaka dan Pulau Pinang juga turut terlibat dalam Majlis Raja-Raja. Seterusnya, pada tahun 1963, yang di-Pertua Negeri Sabah dan Sarawak pula terlibat, tetapi yang di-Pertua Negeri tidak terlibat dalam mesyuarat khas untuk memilih yang di-Pertua Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Dan kita lihat bagaimanakah kedudukan Majlis Raja-Raja dalam perlembagaan persekutuan. Fungsi Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja berperanan untuk memilih yang di-Pertua Agong dan timbalan yang di-Pertua Agong. Raja-Raja juga boleh bersetuju dan tidak bersetuju sebarang undang-undang yang memerlukan persetujuan Majlis Raja-Raja. Ketiga, Majlis Raja-Raja juga memberikan nasihat tentang pelantikan jawatan-jawatan tertentu. Majlis Raja-Raja juga menjadi rujukan berhubung dengan kedudukan istimewa orang Melayu, Bumiputera Sabah dan Sarawak serta kaum-kaum yang lain. Untuk makluman semua pelajar juga, Majlis Raja-Raja juga menjadi lembaga pengampun bagi kes-kes pengampunan tertentu di Mahkamah Tinggi Persekutuan. Majlis Raja-Raja juga boleh memperkenankan perubahan persempadanan negeri setelah mendapat perkenan Raja Negeri berkenan. Dan yang terakhir, Majlis Raja-Raja juga berperanan dalam pindaan perlembagaan bagi perkara-perkara tertentu. Itulah antara 7 perkara penting yang menjadi peranan sebagai Majlis Raja-Raja. Sebagai rumusan, pemerintahan beraja merupakan kesinambungan sejarah dan warisan negara yang kekal peranannya sehingga hari ini. Dan hari ini, kalau kita lihat, Majlis Raja-Raja berperanan sebagai pengimbang dalam sistem demokrasi di negara kita. Sebagai rakyat, kita sewajarnya menghargai peranan Majlis Raja-Raja dalam memakmurkan negara. Setakat itu sahaja perkongsian yang dapat cikgu berikan berkaitan dengan tajuk 3
iaitu 3.1 dan 3.2. Cikgu menyediakan latihan pengukuhan kepada pelajar semua untuk mengulang kaji tajuk ini. Sebelum cikgu berundur, cikgu mengucapkan sekian terima kasih dan jangan lupa subscribe channel Sejarah Cikgu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.